Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan izin daripada Allah taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan doa kita bersama agar perkumpulan, perhimpunan kita pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kita sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat 52. Muka surat 52 hadis ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, menjadi isteri yang salihah, tajuk kita. Tajuk ini kena ketah batang hidung maklum lah. Nak jadi isteri salihah ni macam mana maklum, dan saya doakan mudah-mudahan maklum-maklum semua ni tergolong dalam golongan isteri-isteri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuha imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Artinya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya redha kepadanya, pasti ia akan masuk ke dalam syurga. Ummu Salamah kata, satu orang isteri yang ada suami, ada orang perempuan dia tak ada lelaki, dia tak nikah, nak buat macam mana? Ada orang perempuan yang Allah Ta'ala takdir kepada dia suami sampai 3, nikah mati, nikah mati, nikah tak mati-mati lagi. Ada orang perempuan yang Allah Ta'ala ni takdir kepada dia, dia tak nikah, nak buat macam mana maklum? Dia bukan sebab uri lah tuan-tuan lah. Hak ni pemahaman songsang orang Melayu ni, khurafat panon. Ni lah hang tak nikah, aku dah pesan dah kat bapa hang dulu ni. Sana mana? Hang ni dia kena tanam uri di depan. Ni dia tanam belakang rumah. Sebab tu hang umur 60 pun tak nikah. Apa kena mengenai uri? Nanti yang budak umur 15, 16 nikah, pak dia tanam uri tepi lembu raya. Jodoh ni bukan kerja main uri ni, saya nak pesan ke orang Melayu ni. Nak bagi anak cerdik tanam uri dengan pensil, bubuh dengan kalkulator. Mai besar bukan pakar matematik, pakar duk karang nombor ekor.
Jadi saya nak pesan dekat tuan-tuan, jangan duduk percaya benda-benda tak betul ni maklum. Nak buat macam mana? Dah tak ada jodoh. Asal meminang, orang masuk Minang, putui. Masuk Minang, putui. Masuk Minang, putui. Nak buat macam mana? Betul tak maklum? Nak buat macam mana tuan-tuan? Dah tak ada jodoh, nak buat macam mana? Happy je lah. Happy dengan kehidupan kita. Happy ya, nak buat macam mana? Kalau nikah, Alhamdulillah. Tak nikah, Alhamdulillah. Ustaz cakap mudah, Ustaz, kami nak berhadapan dengan masyarakat. Hak tu perangai masyarakat. Dah tahu tak nikah, duk tanya apa-apa. Ni hang ni kira tak nikah lagi. Dah tahu tak kata soalan tu dah ada jawapan dah. Tahu tanya apa? Dah tahu dah soalan tu jawapan dia tak nikah. Tanya apa kalau soalan tu boleh menyakiti hati orang? Tanya apa? Ni nak pesan tak? Perangai ni sama, Kedah pun sama, Selangor pun sama. Perangai suka tanya soalan yang menyakiti hati orang. Kena kawan tu lah menikah lah 2-3 orang Pak Long tu. Dia pun tanya, tak mau nak tambah lagi kan? Pergi makan kenduri jumpa, tak mau nak tambah lagi kan? Bini duduk sebelah, cari mampus belakang. Ni saya nak pesan, nak tanya soalan pun tengok keadaan dah sama. Ustaz, saya ni tak nikah, macam mana Ustaz? Itu yang terbaik untuk kita. Saya nak pesan kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala dia akan memberikan sesuatu kepada kita bukan mengikut apa yang kita minta, tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan berikan sesuatu kepada kita mengikut apa yang terbaik untuk kita. Boleh faham tak bahasa saya? Allah akan menganugerahkan sesuatu kepada kita. Sesuatu itu adalah yang terbaik untuk kita. Bukan Allah Ta'ala berikan sesuatu kepada kita berdasarkan apa yang kita minta. Tidak. Ada benda tu kita minta, tetapi bukan kebaikan itu untuk kita. Allah takkan bagi. Contoh, anak kita umur 6 tahun minta rokok kat kita, betul? Apa? Minta rokok betang nak isap. Boleh ke contoh macam tu? Nampak macam nak marah je pun. Marah tuan-tuan punya pasal, dia heran apa? Dia minta rokok dengan kita, Abah. Minta rokok sebatang nak isap. Tengok Abah punya duit isap punya cantik. Minta sebatang. Sebatang ya Abah. Adakah kita boleh bagi rokok dekat dia? Dia minta. Itu bukan yang terbaik untuk hang. Suami kita kencing manis, maklum. Pagi-pagi dia duk test gula tu. Mesin tu tak boleh baca dah. Gula dia apa? Bagi-bagi buta. Pusing. Tak boleh baca. Dia naik GB. Bukan guru besar. Gila babi. Tak boleh baca dah. Punya tinggi dia punya tu. Tak boleh baca dah. Mesin tu tak boleh baca dah. Gula dia pagi-pagi buta. Berapa? Mesin tu tak boleh baca dah. Tiba-tiba dia nak minta dia tarik kat kita. Nak bagi kah? Dia minta dia tarik, kita bagi ayak suam. Sebab apa dia? Ayak suam itu yang terbaik untuk dia. Bukan apa yang dia minta. Tu nak bagi faham kat tuan-tuan, Allah dia akan bagi kepada kita sesuatu benda yang terbaik untuk kita. Bukan Allah Ta'ala bagi berdasarkan apa yang kita minta. No. Berdasarkan apa yang terbaik untuk kita. Batu redha. Ni yang kita duk mengaji rukun iman ni. Beriman kepada qada dan qadar tu tuan-tuan. Bukannya senang tu. Bukannya senang. Sebab tu Allah Ta'ala letak dalam deretan rukun-rukun iman. Salah satunya beriman kepada qada dan qadar. Bukan senang. Cakap senang. Nak terjemah dan nak buat bukan satu benda yang senang. Ummu Salamah dia bagi tahu kepada kita malam ni, Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata apa dia? Nabi kata setiap perempuan yang mati dalam keadaan suami dia redha kepada dia. Sebelum tidur, maklum, sebagai isteri yang salihah, saya nak bagi tips. Bukan nak mengajak, nak bagi tips. Nak buat, tak mau buat ikut suka. Macam-macam lah soalan yang maklum duk tanya Pak Long tu. Abang nak nikah lagi tak? Yang tu confirm.
Saya menikah dengan bini saya ni tahun ke-8 dah. Dia duduk tanya yang tu tiap-tiap malam. Abang nak nikah lain tak? Hang tak ada soalan lain ke? Tak, jawab. Payah tuan-tuan, silap jawab, anak tidur tak berbapak malam tu. Silap jawab, anak kita tidur malam tu tak berbapak. Tak jawab, soalan dah ditanya. Tu ustaz jawab apa? Tu rahsia saya. Bukan saya nak cerita semua kat tuan-tuan. Yang kedua, maklum duk tanya pada abang sayang tak kat sayang? Itu soalan. Yang ketiga, tanya satu lagi maklum sebelum orang tua ni nak pejam mata lina malam tu. Abang redha tak saya jadi isteri abang setakat hari ni? Tanya malam ni malam. Tanya. Abang redha tak saya jadi isteri abang sampai hari ni? Redha lah, hang lah isteri yang terbaik. Abang sebelum nak tidur malam ni takut-takut isu abang mati. Buah ayat tu. Bukan kita mati, dia mati. Takut-takut abang mati. Minta maaf lah abang nak, kalau ada apa-apa silap hari ni abang nak maaf zahir batin. Selesai. Mau tidur-tidur takdir malam tu untuk tu pihak jalan. InsyaAllah dapat dah pengampunan dia. Keampunan, kemaafan dosa dia tu kita dapat pada salah kita tu dah dapat dah. Ni, maklum. Siapa yang mati, isteri yang mati dalam keadaan suaminya redha padanya, pasti akan masuk ke dalam syurga. Ni bukan saya yang beritahu. Kalau saya beritahu, tuan-tuan boleh fikir lagi, Allah ustaz duk cerita bab syurga, apa dia pun benda itu masuk ke tak? Betul? Saya nak cerita bab syurga dengan neraka, tuan-tuan. Saya ni belum tentu syurga. Betul? Setuju? Apa ustaz dia sembang banyak, ustaz pun tak confirm lagi syurga kan neraka. Yes, betul. Betul tak? Betul. Tapi yang bagi tahu ni adalah Rasulullah. Yang bagi tahu ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang pertama akan masuk ke dalam syurga. Malaikat yang menjaga pintu syurga tu kata pada dia, aku diberikan arahan jangan buka pintu syurga kepada mana-mana hamba Allah sebelum kedatanganmu wahai Muhammad. Nabi apa? Ni hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallat imra'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha wa dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Rawahu Ibn Hibban. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang perempuan menjaga salat 5 waktunya, sehari semalam 5 waktu, maklum jaga. Hak ni orang perempuan insya-Allah dah. Bab sembahyang ni tuan-tuan tak boleh lawan orang perempuan. Bab tu Allah Taala tahu rajin, dia bagi rehat. Kita ni Allah Taala tahu dah penyegan, malas. Penyegar ni bahasa Kedah. Kedah ni dia nak bagi tahu malas, dia ada 3-4 bahasa tuan-tuan ni. Sebab tu tuan-tuan kalau tak erti cakap Kedah, jangan duk cakap. Hang ni maliak, mana maliak? Tuan-tuan ingat Kedah semua air. Jangan saya pergi ceramah dulu ni, ada satu saya duk ceramah dekat sebelah Hulu Kelang. Kebetulan kereta saya kotor tu. Pak cik itulah hujan, dia kotor dia. Amboi ustaz, kereta kotiok. Nampak sangat Kedah munafik ni tuan-tuan, Kedah murtad. Nampak sangat Kedah murtad cara cakap. Orang Kedah tak nak panggil kotiok, kami panggil belemui. Sebab tu tak dia cakap, jangan duk cakap. Tidak maklum, simple. Tak erti cakap, dia jangan cakap. Macam malas, kami ada banyak bahasa malas ni. Malas. Malas. Kami pun ada malas. Atas pada malas, dia panggil penyegan. Kalau lagi malas, dia panggil balok. Yang tak boleh buat kira apa ni, balok liat. Yang ni tak boleh buat apa ni. 4 bahasa menggambarkan malas. Malas, penyegan, balok liat. Orang lelaki ni, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan malas, nyekan ni, nyembayang ni tuan-tuan ni. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kat orang perempuan, nah ambil, jaga sembahyang 5 waktu, jaga. Solat ni dia tugas dia untuk apa dia tuan-tuan?
Salah satu tugas solat adalah penghapus kepada dosa. Sebab tu kita duk semayang, dosa kita terhapus. Nabi tanya kepada para sahabat satu hari. Nabi kata, bayangkan depan rumah hampa ni ada satu batang sungai. Nabi kata. Nabi suruh sahabat ni bayangkan apa dia? Depan rumah hampa ni ada satu batang sungai. Setiap hari hampa akan terjun mandi dekat sungai itu 5 kali. Setiap hari. Hampa terjun mandi dalam sungai itu 5 kali setiap hari. Bayangkan apa lagi yang tertinggal, yang terlekat dekat badan hampa daripada dosa ni. Ada apa ada kotor tu ada lagi tak? Sehari 5 kali terjun mandi dalam sungai bangkit. Terjun mandi dalam sungai bangun. Terjun mandi dalam sungai bangun. Ada lagi tak kekotoran yang akan yang terlekat dekat diri hampa? Yang akan terkena pada diri hamba? Confirm tidak ada. Macam itulah salat sebagai kafarah, penghapus kepada dosa-dosa hamba. Pagi-pagi buta dah cuci dosa dah. Semalam hang lena, hang jaga pagi ni, Allah clear dah dosa. Buat kerja 5-6 jam, clear pula. Buat kerja 3-4 jam, clear pula. Buat kerja 3-4 jam, clear pula. Siapa yang jaga 5 waktu salat, insya-Allah dosa tak lekat. Sikit-sikit tu biasa. Ni Nabi kata orang perempuan jaga sembahyang, wasamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama jaga sembahyang 5 waktu. Yang kedua jaga salat puasa bulan Ramadan. Orang perempuan insya-Allah bab puasa ni rajin. Bukan kata Ramadan hak sunat pun boleh kelima. Kita puasa 6, siapa habis dulu? Jawab betul-betul. Belum? Jangan nak mohon saya. Mohon saya sumpah mati pucuk. Jawab betul-betul. Orang perempuan. Kadang-kadang terlajak rajin. Raya pertama dia puasa siap lah. Tu terlajak rajin. Tu rajin orang perempuan. Tuan-tuan. Saya tahu saya dengan bini saya pun boleh ke dia dulu habis puasa 6. Kita lagi ada Syawal. Hari lah Syawal. Hari lah kita orang puasa 6. Kadang-kadang Syawal ada 4 hari lagi. Orang tanya dia, macam mana puasa? Alhamdulillah, tinggal berapa hari lagi? 6 hari lagi. Jahanam tuan-tuan. Syawal tinggal 4 hari lagi. Orang perempuan rajin. Rajin. Dia maklum yang rajin. Puasa Muharram. Oi, Tasu'a, Ashura. Orang perempuan. Tak, saya bukan nak puji maklum. Semua. Termasuk bini saya pun. Dia pun perempuan, bukan pondan. Rajin. InsyaAllah bab puasa. Yang ketiga, wahasanat farjaha, menjaga kemaluannya. InsyaAllah orang perempuan kuat agama, insyaAllah. Rapuh agama, masya-Allah. Saya ulang balik. Orang perempuan kalau kuat agama, insya-Allah. Kalau rapuh agama, masya Allah. Boleh faham? Boleh faham? Insya Allah, masya Allah, dia boleh faham lah tuan-tuan ni. Kita ni kadang-kadang dalam hidup kita ni banyak guna perkataan bahasa Arab yang kadang-kadang makna kita faham. Kalau kuat agama, insya Allah orang buat. Sebab tu pepatah Melayu kata apa? Orang perempuan akan diuji saat mereka tidak memiliki apa-apa. Orang lelaki diuji saat mereka ada segala-galanya. Beza ujian di antara lelaki dan perempuan. Orang perempuan saat dia tak ada apa-apa, dia ni akan diuji. Duit tak ada, rumah, bank duk telefon, oh macam lah ni tuan-tuan, Allah. Telefon, sama naik bank dengan skema. Sama naik orang tuan-tuan. Bank dengan skema, sama naik lah ni. Sekali-sekali telefon Cik NT air. Encik ada barang yang tak ambil, minta nombor IC. Barang apa aku tak ambil. Dan cik ada barang yang belum ditebus. Apa dia aku boleh tebus? Sebab tu saya nak cek dulu cik. Saya minta nombor IC. Yang hantar telefon aku buat apa? Ni skema tuan-tuan. Mula JNT, lepas JNT post Malaysia. Lepas post Malaysia LHDN. Jaga tuan-tuan ni. Tata duit hilang dalam bank. Tata duit hilang dalam bank. Skema. Sama
naik skema dengan bank telefon lari. Tiba-tiba dia tak ada. Rumah tak bayar, bank tekan. Kereta tak bayar, bank tekan. Masa tu orang perempuan diuji lah. Waktu dia tidak memiliki apa-apa. Jaga. Orang lelaki pula diuji saat dia ada segala-galanya. Ada rupa, ada duit, ada pangkat, ada kedudukan. Jaga, jaga. Orang lelaki, jaga. Tidak belum? Jaga. Masa kita haram tak ada apa, siapa tak mau. Waktu kita ada, oi, dia main macam-macam Pak Long, oi, macam-macam. Sihat pula. Kalau menyakit, siapa tak mau. Duit ada, kedudukan ada, menyakit. Orang tak mau berjalan, tak ada duduk, kena tolak, orang tak mau. Kalau sihat, Allah Pak Long, oi, main macam-macam. Hak perempuan pun dia main gerik-gerik A, Pak Long, dia tak main gerik Z tu. Tak jalan macam penguin tu, dia tak main macam tu. Dia main gerik-gerik A tu, macam orang luar negara tu. Gelak maklum sungguh. Saya bukan nak main muhur. Cakap benda betul Dia main lawa-lawa. Saya nak tanya maklum, orang perempuan dalam dunia ni paling lawak, orang perempuan mana? Sungai Long. Cish. Bagilah contoh hal lain. Sungai Long bunyi pun. Aku dia. Paling lawa, maklum, paling lawa. Orang perempuan paling lawa dalam dunia ni mana? Albania. Dulu kita ingatkan, saya dulu lah. Ingatkan belah Arab, rupanya tahu mana lawa lah Arab pun. Kalau Arab ni tuan-tuan nak pergi lawa tu, kalau Syria tuan-tuan pergi belah Idlib, lawa tuan, lawa. Tapi yang paling lawa Albania. Saya tahu, saya bisa tengok. Bukan saya pergi Albania, pergi Mekah. Duk tawaf, saya duk tawaf seorang. Masa tu tak menikah lagi. Zaman tak menikah duk tawaf seorang. Tawaf kat Kaabah tu lah. Bukan tawaf kat kedai, tawaf di Kaabah. Kita duk tawaf ni, saya tawaf, saya pasien buat umrah pula tengah malam. Tak apa nak sesuatu dengan orang. Pagi-pagi ni lagi kita nak masuk payah. Saya nak lebih kurang dalam waktu time Malaysia ni, kalau saya pergi 12 ke atas lah. Saya pergi pukul 12 ke atas. Lepas Isya tu makan-makan apa semua. Pukul 10 pergi ambil miqat dekat Tanah Ain. Balik rehat apa saat dengan ihram tu apa. Pergi ke 12 tu orang tak berada, saya tawaf. Kena satu hari tu tawaf. Mai satu perempuan masa tu tak ada face mask apa ni. Tengah duk tawaf. Subhanallah lawanya. Tengah tawaf. Punya lolak kata kita ni. Dia kena pakai tank kan. Saya pun tengok Albania. Lawa maklum. 2 orang lepas mat. Saya pun tawaf dengan lepas. Masa tu saya pun terlupa. Aku ni 4 ke 5. Tengah duk tawaf ni. Terlupa. Pusingan aku 4 ke 5. Kalau dalam hukum bekah 4 ke 5 kena ambil yang mana? 4 tu hukum bekah. Saya punya hukum 4 ke 5, aku ambil 1 balik pergi sama dengan Albania tu. Hak lebih hamba kira lah macam mana pun. Jadi aku pusing dengan Albania ni. Ingat lagi. Pisang apa pil kali? Minum air zam-zam apa sekali? Lawa maklum saya pun masa duk sa'i tu, ya Allah, bagilah aku menikah dengan Albania ni, ya Allah. Allah Ta'ala makbul boleh falih maklum lebih kurang Albania juga lagi ni saya tu pun. Lawa maklum Bayangkan kalau main lawa-lawa macam tu, tentang grade A plus tu, bukan main grade CD ni, grade A plus. Goyang Pak Long, goyang. Sebab tu jangan duk sembang pandai lah depan-depan orang. Saya ni tuan-tuan ni cukup takut nak sembang pasal ujian. Ada orang dia ujian dia dengan wanita, ada orang dia ujian dia dengan wang ringgit. Sebab tu saya selalu sebut dalam ceramah saya. Malam ni saya ulang lah untuk tuan-tuan. Dan saya ingat banyak kali dah saya sebut di masjid ni pun. Ulanglah. Ulang ni sebagai peringatan. Ulang ni sebagai peringatan. Sebab tu Al-Quran tuan-tuan, duk kena ulang surah yang sama. Tuan-tuan baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas tu. La minal jinnati wan nas. Kita tukarlah. Apa dia yang saya nak ulang?
Kita ni yang nampak baik bukan kerana kita baik, tetapi kerana apa dia? Dua sebab. Yang pertama, sebab yang pertama, Allah menutup aib kita. Yang kedua, sebab Allah Ta'ala belum uji kita dengan ujian yang sebenar. Sebab tu jangan kita duk dabik dada kata kita ni baik. Jangan duk dabik dada kata kita ni hebat. No. Sebab apa kita nampak hebat? Sebab apa kita nampak baik? Jawapannya yang pertama, sebab Allah uji kita. Ni yang pertama. Yang kedua, sebab Allah menutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, kalau Allah Ta'ala uji kita, belum tentu kita boleh lulus daripada ujian. Belum tentu kita boleh tutup daripada keaiban. Belum tentu. Sebab tu kalau kita tengok orang diuji, Imam Ghazali ajak apa dia? Kalau nampak orang tu diuji, doa kepada Allah, ya Allah, Engkau jauhilah aku daripada ujian sepertinya, ya Allah. Kalau Engkau menguji aku, luluskanlah aku dalam ujian ini, ya Allah. Doa, minta. Takut Pak Loroi, bimbang Pak Loroi. Jaga. Orang lelaki diuji saat itu. Sebab tu jaga. Wa hasanat farjaha. Orang perempuan jaga. Jaga kemaluan ni ulama kata dua. Ni dalam hadis ni dua. Yang pertama zina. Zina. Sebab tu orang perempuan pula nafsu 9, akal 1. Orang lelaki pula akal 9, nafsu 1. Jangan duk bangga. Puak tu nafsunya akal kurang. Dia duk kata kat bini dia akal kurang. Yang tu pula akal banyak, nafsu kurang. Cakap banyak apa? Makna apa dia maklum? 9, 10, 9, 1, 9, 1. Makna apa dia? Tak cukup. Dua-dua tak cukup. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan zurum nikah. Bagi cukup. Kalau orang Kedah panggil tak cukup hud. Hak ni akal 1, nafsu 9. Saya ceramah dekat satu jabatan kerajaan dulu, saya sebut macam tu. Ada kakak tu dia marah. Kami nafsu banyak pun tak berzina lah. Saya kata apa yang duk pergi faham macam tu? Nafsu 9 ni bukan nafsu berzina. Yang orang perempuan nafsu suka benda cantik. Itu orang perempuan lah. Orang perempuan. Dia tak nafsu suka benda-benda cantik. Orang perempuan dengan orang lelaki beza. Tuan-tuan cuba tengok masjid ni tuan-tuan. Pegawai dengan AJK dia majoriti orang lelaki. Sebab tu jadi macam ni. Cuba kalau pegawai dengan AJK dia majoriti orang perempuan. Tak macam ni. Sebab apa Ustaz? Ni bukti kata orang lelaki. Tisu tak ada, sarung. Cuba bagi lepas hias meja kuliah ni. Meja kuliah ni bagi lepas hias. Sarung ada. Tuan-tuan cuma tengok gelas, tak ada pelepit. Okay, orang lelaki ni. Orang lelaki dia asal ada. Orang perempuan asal cantik. Dia tak malu. Orang perempuan dia bukan asal ada, asal cantik. Orang lelaki asal ada. Ada tak tisu tak? Ada jadi ya. Gelas ada, gelas ada jadi ya. Lepit tak lepit beli wak mai kena guna dah dah. Kita bagi ayak dengan gelas tu besar tuah dah. Orang lelaki dia asal ada. Sama dengan saya asal ada. Sebab tu kadang-kadang dia mai semayang ni, baju dengan kain pelekat tema haram tak sama. Orang kalau baju warna ni kain pelekat matching lah, dia tak ada lah. Lebay merah, baju oranye, kain hijau, tema traffic light dia kata. Tema tu traffic light. Orang lelaki asal ada. Orang perempuan asal cantik. Beza. Beza kalau kod dia panggil different. Beza. Betul Allah Ta'ala bagi nak nikah. Jaga. Yang kedua, jaga kemaluan di sini maknanya apa dia? Yang kedua, bila kencing, basuh, istinja sebagai clear. Ni kena jaga kemaluan. Bukankah satu hari Nabi melintasi melalui satu kawasan perkuburan? Nabi kata, ahli kubur ni diseksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Sebab apa dia? Antara salahnya apa dia maklum? Dosa dia apa dia? Waktu dia hidup dulu dia buat apa dia?
Dia kencing, istinjaknya tak sempurna. Jaga tuan-tuan, yang ni saya duk bimbang banyak. Kita ni mengaji tiap-tiap malam. Tuan-tuan keluar daripada pintu tu, pergi dekat papan kenyataan tu. Tuan-tuan tengok ada pakai lebay tu, semua muka ustaz, bukan muka wanted, muka ustaz belakang tu. Saya rasa tak ada satu malam pun, tak ada satu hari pun yang tak ada pengajian. Betul? Tuan-tuan tengok betul tak? Satu hari pun tak ada yang kosong, tak ada pengajian. Kalau hari minggu 2, subuh dengan maghrib. Tuan-tuan jangan salah pihak masjid dah. Bab pengajian ni tuan-tuan sempurna, full. Tuan-tuan pun tak nak mengaji. Tak nak mengaji tiap-tiap malam. Sebab tu ustaz, bila datang masjid yang ada tiap-tiap malam guru, janganlah mengajak lama sangat. Esok kami nak mengaji lagi. Ustaz dia pun kena faham. Sebab tu saya kena kuliah maghrib paling lama sejam. Kena kuliah bulanan saya paling lama sejam. Saya tak nak ambil sejam 45 minit. Sebab apa? Esok nak mengaji lagi. Paling lama. Paling cepat. Masuk insya-Allah jauh 10 minit. Ciao. Dia pun kata berhenti awal Ustaz, kuliah maghrib. Kalau nak lama abang kuliah maghrib antara maghrib dengan subuh lah. Ni nama kuliah maghrib masuk insya-Allah jauh sikit. Paling lama sejam. Wallahualam. Cukup. Bagus dah kuliah banyak. Bagus. Cuma saya nak tanya tuan-tuan. Dari sudut peningkatan ilmu ni macam mana? Kadang-kadang masalah fardu ain pun tak selesai. Ni problem kita. Masalah fardu ain pun tak settle. Tak settle Ustaz. Tak settle. Tak settle macam mana tu Ustaz? Baik kita sembang bak kencing dulu. Settle lah. Bak kencing betul lah, bukan kencing kawan. Kencing betul tu. Cuba contoh bak kencing tuan-tuan. Berapa ramai yang masuk pergi tandai? Ni saya bagi contoh. Masuk pergi tandai. Masuk tandai. Tandai tuan-tuan nak bersih elok. Kan? Kalau pakai seluar jerut, kena buka dah seluar dalam tu. Tapi kebanyakan lah, majoriti geng kuliah maghrib sepeda tak pakai. Majoriti, bukan semua. Tuan-tuan kena faham, majoriti. Ini sepeda tak pakai, tak percaya urut tengok pungkuk. Lincin kat kasak, terai tengok. Mau lincin, tobatlah home, tak ada apa tu. Betul-betul tinggal Allah dan Rasul dia. Dia masuk dalam tandai tu, dia kembang semangkuk, dia kencing. Tutup. Tuan-tuan nak tutup dengan kain pelekat, pastikan pintu tu selak bagi elok tuan-tuan, saya nak pesan. Saya biasa kena dah dekat Keramat. Saya biasa kena dah. Saya habis kuliah, saya nak kencing. Saya tengok pintu tu duduk buka sikit. Kita ingat tak ada orang, kita pun tolak. Tolak Pak Long tu pek punya tutup habis ni. Mujuk saya sempat tarik. Dia masuk, dia kembang mangkuk, dia angkat kain tutup tu. Nak ambil pahala tutup kepala, habis lah tu badan dia tutup. Tak pintu dia selak tak habis. Habis nampak yang geribut kat orang. Tuan-tuan nak buat panggil lagu tu, selak pintu bagi elok tu, saya nak pesan. Dia pun kencing. Kencing. Habis kencing, dia buka kepala paip. Dia ambil paip tu, dia basuh. Perut bulat macam Doraemon, tak nampak apa. Harap rasa ni saya berlapik dah tu. Nampak apa tak? Faham ambil lah. Perut tu rasa. Habis kencing tu, dia sangkut balik, dia bangun, dia berjalan. Rasa-rasa dekat saluran kencing tu, ada ayak lagi tak yang kencing tu? Baki tu ada lagi tak rasa-rasa? Jalan. Jalan. Bila berjalan, benda tu dia fleksibel. Dia fleksibel. Dia bergerak. Bila bergerak, ayak kencing ni keluar tak malu? Keluar, kena dekat kain pelekat, kena dekat jubah, kena dekat seluar. Tuan-tuan ambil uduk, tuan-tuan main semayang, sah tak semayang tuan-tuan? Sah tak semayang tuan-tuan?
Sebab tu dalam kitab fiqh, benda yang pertama dia bicara tentang taharah. Sebelum hang nak buat ibadat, hang kena belajar bagi sempurna bab taharah ni dulu. Bukan dalam kitab fiqh mana-mana pun tuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya duk pergi mengaji mazhab lain lah. Hang mengaji bab Syafi'i ni bagi habis dulu. Bukan kitab yang nipis, kitab yang tebal, kitab yang kecil, kitab yang besar, semuanya bila bicara bab fiqh, benda yang pertama mereka akan bahas adalah bab taharah. Kalau bab kebersihan hang tak settle, ibadat hang Allah Ta'ala tak terima. Tak ada sembang kencang lah. Kalau ibadat hang bab taharah tak settle, confirm Allah tak terima. Jangan duk main-main benda ni. Benda ni bukan benda main-main. Sebab tu jaga. Nabi kata, wa ata'at ba'laha. Yang seterusnya, mentaati suami. Ni orang perempuan, jaga. Jaga yang pertama sembahyang 5 waktu. Jaga yang kedua, puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Jaga yang ketiga, bak kemaluan. Jaga yang keempat, ketaatan terhadap suami. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia akan dapat masuk ke dalam syurga melalui pintu mana yang dia nak. Tu dia orang perempuan jaga. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang perempuan menjaga salat 5 waktunya, berpuasa pada bulannya, yakni Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati perintah suaminya, dia akan dapat masuk syurga melalui pintu syurga mana yang dikehendaki. Ni orang perempuan. Bak semayang clear, bak puasa jaga, bak kemaluan insya-Allah terpelihara. Hak nombor 4 tu, bak taat kat suami. Nak main mengaji kuliah maghrib, sempat bergaduh dengan suami lagi. Contoh. Maklum kan duk terasa pula? Contoh. Faham tak maklum? Contoh. Suami dia pula celah-celah dia nak keluar main semayang ni tak? Ni, bancuh kopi main kat abang. Allah abang, ni lewat dah ni maghrib nak masuk lagi 4 minit abang. Allah, dapat suami ahli neraka. Habis. Dia bukan minta apa, dia minta kopi ya pun. Kadang-kadang sambil duk pakai kain telekung tu, dia duk beletiak kat lelaki dia. Tua-tua nak mampus maghrib ni bukan dia kerana nak pergi sembahyang, dia kerana nak minum orang tua ni. Hei, tengah-tengah minum kilat panas baru dia tahu. Habis. Maklum. Kadang-kadang tak kata kat isteri yang suami ni pun, orang panggil apa? Kalau Kedah dia panggil merak, sini panggil apa lah. Nyusah lebih orang tu lah, merak lebih ni. Manja lebih. Yang tu yang ni. Kesian lah dekat isteri sama Pak Long. Apa benda yang kita boleh buat, nyeri buat lah. Duk merak buat apa? Merak ni panggil apa merak? Faham merak? Apa dia? Merak ni dia panggil apa? Tu merak. Mengada-ngada. Tu bahasa dia, mengada-ngada. Merak ni, mengada-ngada lebih. Boleh faham merak lah. Tuan-tuan ada buat muka heran kan, saya tengok orang Kedah pun ramai malam ni. Tuan-tuan ada buat melagak macam duduk di sini lama sangat. Benda yang boleh buat, nyari buat lah. Contoh selalu terjadi tu, bulan Ramadan, nak buka puasa, seminit lagi nak buka puasa. Benda yang duduk depan mata haram dia tak makan, yang tak ada dia cari. Ni perangai kita orang lelaki. Lauk tu penuh meja sampai tak nampak kulit meja tu, pinggan. Sebelah tu kuih, anak apa 10 jenis duk ada bini hang buat. Belah ni lauk, belah tu ayam, apa yang nak? Tak apa? Koktel ada tentu, fresh orange ada dekat tu. Watermelon apa, temikai ada situ. Ayak tebu ada, ayak ketum ada. Hang pilih hang nak yang mana? Bunyi dah.
Nak berhenti kan nak terus? Terus sikit habis tajuk ni tentang ada buat muka nak mati macam tu. Ayam ada 5-6 jenis, lauk ada 12 jenis, kuih ada 10 jenis. Haram dia tak makan, dia main-main duduk, dia tanya, sambil belajar mana sambil belajar? Tak ni perangai. Sambil belajar mana sambil belajar? Bini dia kata, Allah bang, minta maaf bang, terlupa. Dia mula tarik dah. Ni perangai Sungai Long ni. Dia tarik. Hang kahwin dengan aku dah mau mana dah? 23 tahun dah tau. Bukan hang tak faham, abang kalau tak ada sambil belacan, abang tak lalu nak makan. Yalah bang, yalah isteri solehah, kuliah maghrib setiap malam. Pergi tumbuklah cabai tu. Maklum pun pergi ambil cili tu bubuh dalam lesung, maklum tumbuk. Alhamdulillah. Soalan saya nak tanya maklum jawab betul-betul. Jangan duk mohong saya. Minggu lepas saya tanya maklum tu dia mohong, 3 hari lepas tu dia meninggal dunia. Ni saya cakap betul saya nak tanya. Cakap betul ni saya nak tanya maklum. Masa maklum duk tumbuk cabai tu maklum nampak cabai kan, maklum nampak muka lelaki ni, maklum abang betul. Dalam lesung tu maklum nampak muka siapa? Muka cabai kan muka lelaki maklum. Muka lelaki binatang ni aku lapar untuk bila duk azan. Aku masak tak mau kedarah, tak ada ni dia nak minta sangat. Ni nama ada merap lebih ni. Sebab tu saya nak minta tolong kat suami lah. Tuan-tuan, tentang ada buat muka nak mati lagi. Sebelum ke 9 saya berhenti lagi. Jangan takut. Kita mula tadi 7.50. Kita berhenti 8.45. Baru 55 minit. Saya main daripada Kedah ni tuan-tuan, 6 jam duduk dah kereta. 6 jam main, 6 jam balik, 12 jam. Kan tuan-tuan nak pergi saya bercakap 55 minit pun tak boleh. Tuan-tuan, saya nak pesan dekat suami ni. Kita sebagai suami ni ada tanggungjawab kita yang lebih besar kita kena buat tuan-tuan. Ya, kita laksanakan tuntutan kita daripada sudut zahir dan batin dia. Satu benda. Tetapi suatu tuntutan yang besar lagi, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bila dia cerita bab suami. Apa dia? Suami kena meminimumkan ruang untuk isteri menjadi isteri derhaka. Faham tak? Meminimumkan ruang. Jaga. Kita sebagai suami ni tuan-tuan, tugas utama kita ni macam mana? Mengecilkan ruang, mengecilkan laluan agar isteri kita terjerumus ke dalam lembah kebinasaan dan kederhakaan. Ini tugas seorang suami. Sikit-sikit cincai lah. Orang kata. Sikit-sikit cincai lah. Tanggungjawab isteri itu lebih berat daripada kita suami. Tanggungjawab lepas ni mengandung, tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala tak bagi kuasa mengandung kat kita. Dia tahu kita tak tahan. Bayangkan kalau kita boleh mengandung. Ni semua mengandung termasuk saya. Tuan-tuan menggelak. Bila kita boleh mengandung, maknanya kita ada period. Tuan-tuan bayangkan masjid, tuan-tuan imam kena berapa orang? Bila kena berapa orang? Buat pula papan kenyataan tu, jadual imam bertugas. Haji Karim cuti salin. Haji Karim cuti salin. Ustaz Mustafa period. Lah kan dia cari tak ada imam. Huduh tuan-tuan. Orang tanya mana dia Ustaz tak main kuliah malam ni. Oh, Mak Ansak tadi dia baru call period. Macam mana bulan ni boleh main awal pula dah atas 3 hari. Huduh tuan-tuan. Batu Allah Ta'ala tak bagi kita ni kuasa mengandung. Allah Ta'ala tak bagi kuasa mengandung kat kita. Anda bayang kalau kita orang lelaki semua duk buat bersalin. Pelik ke tak tuan-tuan? Duk buat bersalin. Huduh. Pergi sakok. Duk tunggu time tak sampai. Hang bila? Hang. Tak tahu baru buka 3 cm lalu anu dah.
Huduh maklum. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kat kami mengandung. Maklum ambil lah kuasa mengandung, kuasa beranak ni ambil kat maklum lah. Huduh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ziarah ustaz baru lepas salin. Pergi ziarah ustaz. Ada mengajak kuliah maghrib ni lah. Rambut dah tercang. Bedak sejuk dengan kunyit penuh badan ni kan. Kawan duk pantang. Allah Ta'ala tak bagi kuasa tu kat kita tuan-tuan ni. Bagi kat orang perempuan. Orang perempuan ni luaran dia memang lemah, tapi dalamannya dia kuat. Ni orang perempuan, luaran memang lemah. Jangan suruh mereka duk pergi tanggung tonggih buat balik rumah. Obat tak boleh. Bawa tonggih letak belakang motor, melelong habis boleh kat mereka. Tapi dalaman mereka kuat yang kata orang perempuan ni. Bak dalaman kuat yang kata orang perempuan ni. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kat mereka. Tuan-tuan, mengandung ni Allah sebut dalam Al-Quran apa dia? Susah atas susah, payah atas payah. Wahdan ala wahdin. Dalam Quran sebut. Mengandung, maklum. Susah tak maklum mengandung? Susah. Susah. Mengidam satu benda yang susah. Di Penang ada satu kali, suami itu dia call saya. Bini dia mengidam nak makan babi. Betul tuan-tuan? Mengidam nak makan babi. Dia kata dia minta kat saya, ustaz, mengidam dia nak makan babi. Saya terkejut, ustaz, mengucap saya panjang. Tu saya kata, buat macam mana? Last sekali ustaz dia nak juga, mak mentua pula kata, pi lah. Bagi dia tengok sudah. Nanti anak hang ni ayak liuk penuh. Malam tu saya bawa dia lalu ustaz. Dia buka tingkap depan kedai Cina dia jual babi tu, dia sedut. Oi tuan-tuan, mujok dia tak minta bungkus 2 kilo. Gangguan. Ngidam. Tidak malu. Macam orang kampung saya tu mengidam nak makan buah amrah. Tak kena musim. Pening laki dia. Laki dia baru balik Pendang. Balik dia buat kerja Pendang. Buang kain tola pakai kain cukin. Orang tu lalu kata, nak mandi. Bini abang nak buah amrah. Bini dia dah beritahu, buah amrah aku nak ambil mana? Ni bukan musim merah. Merah ni orang Kedah panggil merah. Ni panggil amrah. Suami dia kata abang, isteri dia kata abang, sayang tengok pokok belakang rumah kita tu ada sebiji ujung pucuk. Tolonglah abang, nak amrah, nak amrah. Laki dia pun naik dengan pakai kain tola tu. Tanjak pokok tu pakai kain tola tu. Bawa galah satu nak tibai bawah. Suruh anak yang darjah 6 duduk bawah. Abah tibai hang sambut bawah ni kata. Sebelum nak naik dia cucuk pokok daun dulu. Orang Kedah. Sambil naik tu dia duduk angin pula main. Abu rokok masuk dalam hidung. Tak sempat tibai perasin. Luruh kain tu tuan-tuan. Anak duduk bawah, abah duduk ambil apa atas, bawah pada 2 biji dia kata. Ngidam. Teruk maklumah. Beranak teruk. Saya masa bini saya beranak tuan-tuan, doktor bagi peluang saya tengok. Nampak kepala duk keluar. Allah. Bini kita anak pertama satu bodoh lagi. Pengalaman tak ada. Bini dia kata, abang nak terberak lah bang, nak terberak. Saya pun kelang kabut berak doktor tu. Bini saya nak berak tu, bagi dia pergi berak tak. Doktor kata berak lah, berak, suruh dia berak. Saya kata dia berak tu, siapa nak betul? Dia kata ustaz dia nak terberak tu, dia nak beranak lah tu. Kita bodoh, anak pertama. Anak sulung, mana kita tahu. Tengok Allah. Pasal dia duduk beranak tu, abang tak mau dah, abang tak mau dah. Elok pantang dia kata, kalau nak tambah pun tambah cepat-cepat sikit dah bang. Dalam tak mau. Tuan-tuan ingat lah tuan-tuan, masa bini kita beranak kali tambah. Doktor bagi kita pegang anak tu, Allah lembek aku nak pegang macam mana dia duduk tengok. Sambil duduk pegang tu terlupa azan, duduk heran pula, ni anak aku ke ni? Tak percaya. Ya Allah, ni anak aku ke ni? Bini kita pun tak larat. Tuan-tuan, susah. Dah lah susah. Nak membesarkan anak tu pula susah. Cuba kalau Allah Ta'ala bagi mereka ni, mengandung mereka, beranak mereka, menyusu kita. Boleh tak Allah nak buat?
Mengandung mereka, beranak mereka, menyusu kita. Tapi Allah bagi semua kat mereka. Weh, menyusu pun bukannya senang. Betul tak kalau? Kalau susu duduk kat tumit kaki itu senang. Nak tengok cerita apa sumat? Anak-anak hangum. Duduk tak ni, duduk ambil. Dalam pantat Allah, tuan-tuan, nak lena malam. Gaya, nak lena anak. Mama, nak nenen. Nenen pula, mah. Anak lena tak tepi dia, nak lena pak pula. Nak nenen pula kali kedua, tuan-tuan. Teruk maklum weh. Pahala maklum banyak. Pahala maklum besar. Allah nak bagi peluang kat maklum ni masuk syurga lebih mudah daripada kami. Syukur banyak-banyak maklum jadi orang perempuan. Ni dia. Cuma maklum taat kat suami yang tu ya. Korang-korang kan meletih. Maklum kita sebagai suami yang terbaik, kurangkan bebanan kita kepada isteri. Sebab tu dah tuan-tuan ni, bini kita nak apa bagilah. Dia nak apa-apa bagilah. Pengorbanan mereka lebih besar tuan-tuan. Dia nak apa-apa bagi, tapi maklum pun pau pun agak-agak jangan teruk sangat kami. Pendek korak tengah belakang kami duk cari duit ni. Pau pun agak-agak, sikit-sikit sudahlah pau tu. Jangan sikit-sikit pau. Boleh faham tak? Pau sikit-sikit, jangan sikit-sikit pau. Keterangan sikit kita baca. Sikit tuan, habis tajuk ni kita berhenti tak banyak muka Kita baca keterangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami agar melayani isteri-isteri. Betul ke tak ayat ni? Kita ada seorang sepatut dia kena habaqlah para suami agar melayan para isteri. Ni dak isteri-isteri. Bagus. Ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suami agar melayani isteri-isteri dengan baik. Faham tak? Bukan seorang tu. Dan memberi nafkah zahir dan batin kepada mereka. Nafkah zahir faham? Faham? Nafkah batin faham? Satu lagi nafkah batin. Satu lah. Satu saya tak maulah. Satu tuan-tuan lebih pandai daripada saya. Satu lagi nafkah batin ni maknanya apa dia maklum? Menggembirakan isteri. Maklum pun kena bagi nafkah batin kat suami, menggembirakan suami. Tu termasuk nafkah batin. Sebab tu kita sebagai suami ni, kuat mana pun, kena bagi isteri kita gembira. Dia nak jalan, bawa jalan. Bukan nanti bawa mereka pergi mana-mana, kena bawa pergi Eropah, bedah. Dan bawa pergi Uptown pun dia seronok tak sangka dah, kata bini kita ni. Bawa pergi pasar malam pun berbangga dah, mereka ni. Dia tak malu. Weh, pergi pasar malam, tuan-tuan beli belon tu kat mereka tu pegang. Weh, bangga tuan-tuan. Beli belon tu pegang. Satu lagi dah lipat. Bawa pi Giant, bawa pi Lotus, seronok tak sangka dah. Dia tak malu. Bawa pi Giant ni cuti sekolah, bawa dia pergi shopping komplek. Angkat dia tak dalam troli tolak. Tu jangan pergi dia jalan. Kalau dia jalan jenuh, kita ikut. Labuh dalam troli dia ikut kita nak pergi mana. Ni termasuk dalam dikatakan menggembirakan isteri. Nafkah batin tuan-tuan. Tuan-tuan ada kemampuan belanja lepas shopping, nak beli apa? Handbag, nak beli apa? Kasut, belanjalah setahun sekali dua. Setahun sekali dua tuan-tuan bagi. Nafkah batin dia terjaga. Dia gembira. Dia nak pergi jalan di Cameron Highland, bawa. Dia nak jalan di mana? Bawa. Ada kemampuan bawa. Abang, ya, saya rasa nak jalan pergi Cameron Highland lah. Okey, cek tengok hotel berapa bajet. Tak, kira-kira bajet lebih kurang dalam RM1,000 ke bawah. Okey, bagi tempoh 4 bulan, abang kumpul duit, kita pergi berjalan. Tanggungjawab. Dah pergi sana maklum pun jangan dah duk merak lebih sangat. Nak strawberry, nak bagi biji, hilang strawberry. Aku 4 bulan dah duk simpan duit nak bawa ni. Dah jalan-jalan.
Tengoklah suami kita pun jalan sengit. Janganlah teruk sangat duk marah. Ni maklum Allah bang, orang nak beli tak boleh. Teruk. Laki kita nak bawa kita pergi berjalan 4 kali 3 mekong baru kena baru dia berjalan tuan. Maklum nak macam. Ni pertimbangan nafkah batin nama dia. Suami juga diiktiraf sebagai ketua keluarga dalam memimpin rumah tangga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu tu, dengan apa dia? Dengan cara yang baik. Kita mendatangi isteri kita dengan cara yang terbaik. Kita berkomunikasi dengan isteri kita dengan cara yang paling terbaik. Itu yang Al-Quran minta kepada kita. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Ni orang lelaki. Yang pertama pemimpin, yang kedua pengawal kepada isteri. Kena kawal isteri kamu. Kawal macam mana? Batasan aurat mereka antaranya yang kamu kena kawal. Jangan biar mereka mendedahkan aurat mereka sewenang-wenangnya. Jangan. Kalau suami membenarkan isteri mendedahkan aurat, itulah suami yang paling tak guna. Itulah suami yang dayus. Bagi isteri pakai ketat-ketat, pungkuk orang tahu besar mana, paha orang tahu besar mana, buah dada orang tahu seh berapa. Mana maruah kamu sebagai seorang suami? Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Saya nak berhenti dah ni. Dia mula duk main panas. Mana maruah kita? Isteri kita tu kita kena kawal. Sebelum kamu nak keluar daripada rumah, bagi abang tengok lu pakaian kamu macam mana. Pegang. Okey. Lulus. Jalan. Ni sampai dada nampak seketul tuan-tuan. Pungkuk. Ni apa? Pungkuk silap. Punggung. Pungkuk orang Kedah ni punggung. Buntut. Kalau nak sedap lagi, jubur. Seketul yang nampak. Sampai masuk kedai makan, orang lelaki sampai tengok lagu tu. Tak rasa apa ke tuan-tuan? Lebih baik hang suruh isteri hang bogel dia jalan. Ni tak nak berhenti dah ni. Sebab tu nama dia pengawal. Jaga tuan-tuan, jangan jadi suami yang tidak bermaruah. Suami yang membiarkan isterinya mendedahkan aurat sewenang-wenangnya, itulah suami yang tidak bermaruah. Sebab kita ni pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberikan nafkah sebahagian daripada harta mereka. Oleh sebab itu Allah mewajibkan para isteri supaya mentaati perintah suami selagi mana ia bukannya pada perkara maksiat. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Kalau benda tu dah sampai bercanggah dengan ajaran agama maklum tidak wajib lagi taat. Contoh saya bagi, isteri nak main mengaji fardu ain, suami dia tak bagi, isteri main mengaji tak berdosa. Nak main mengaji bab fardu ain ni, suami kata tangan, dan keadaan suami itu pula tak mampu nak mengajak. Kalau mampu mengajak tu cerita lain. Dia pun tak mampu mengajak. Isteri mai tak dosa. Tapi bab fardu kifayah, kalau suami tak bagi mengaji, tak payahlah mari. Apa dia tak fardu kifayah? Masjid kita buat kelas, belajar cara nak buat kek lapis. Tak mai tak apa. Abang nak pergi mengaji cara nak buat kek lapis. Tak payah. Jangan nak pergi. Abang ni berkira abang kau nak terkedarah. Jangan. Kalau fardu ain dia tak pergi boleh. Mereka tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah mereka sebelum mendapat keizinan suami mereka. Yang tu kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Dan Nabi Muhammad.
Nabi tuan-tuan ngaji ni pun bukan boleh lama-lama sangat, bid'ah. Agak sejam sudah ha? Ngaji apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak larat nak ngaji, ustaz pun tak larat nak mengajar mana ni. Saya alhamdulillah kalau kuliah sampai tiap-tiap malam tu saya tengok Allah. Satu, ada tempat yang saya pergi mengajar. Dah lah tiap-tiap hari, sehari 2 program lah. Kalau kuliah duha tu 2 slot. 2 slot saya lagi berhenti awal 50 minit, 45 minit ke saya berhenti, kesian kat orang. Sampai 2 slot ni orang tak boleh nak terima lah. Sama lah mengaji pun tuan-tuan. Kalau kuliah maghrib nak elok sebelum jam bunyi. Jam bunyi tu setengah perhatian dah hilang lah. Tinggal setengah lagi lah. Setengah lagi dia fikir, okay, apa ustaz ni nak berhenti. Jadi kita berhenti malam ni insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Segala kesilapan dan kelemahan itu datang daripada dosa dan kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. إلا الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.